Simiso Buthelezi berusia 24 tahun, seorang petinju ringan yang berasal dari Afrika Selatan. Sejak memulakan kerjayanya pada tahun 2019, karirnya berkembang dengan rekod yang cukup baik, 4 kemenangan tanpa kalah, termasuk 2 kemenangan melalui knockout. Pada malam 5 Jun 2022, dia dijadualkan menentang Sifihle Muntungwa dalam satu pertarungan 10 pusingan bagi merebut gelaran ringan Africa World Boxing Federation berlangsung di Durban, Afrika Selatan. Pada awalnya perlawanan berlangsung sengit dan kompetitif. Kedua-dua petinju saling bertukar pukulan dalam pertarungan yang seimbang dengan tekanan yang semakin memuncak dari satu pusingan ke satu pusingan sehingga pusingan ke-10 bermula. Walks onto a hard jab, and then he turns. Simiso melancarkan satu siri pukulan yang kuat, menyebabkan Muntungwa tercampak keluar melalui tali gelanggang. Satu situasi yang agak luar biasa dan mencetuskan sorakan penonton. Namun tidak lama selepas itu, sesuatu yang mengejutkan berlaku. And then he looks at the referee like he carries on like he wants to fight, and he doesn't know throwing punches. He doesn't know where he is. No. This happened, Colin, almost 20 years ago between Okilam. Selepas satu pertukaran jab, Simiso tiba-tiba berpaling. Dia masih cuba bertarung, tetapi jelas keliru dan hilang koordinasi. Dia terus melepaskan tubukan, namun bukan ke arah lawan, tetapi ke satu sudut kosong gelanggang, seolah-olah dia sedang mengejar sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa. Penonton dan pengulas terpaku menyaksikan keadaan yang janggal dan membingungkan itu. Dalam beberapa saat, jelas bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Pengadil Elroy Marshall segera menyedari keadaan itu dan bertindak pantas menghentikan pertarungan. Suasana di gelanggang berubah sepenuhnya dari sorakan semangat sukan kepada kecemasan yang menakutkan. Beberapa saat kemudian, Simiso rebah dan segera dibawa keluar dari gelanggang sebelum dikejarkan ke Hospital King Edward di Durban. Di hospital, doktor mengesahkan dia mengalami kecederaan otak dengan pendarahan dalaman. Simiso kemudian ditidurkan secara perubatan dan ditempatkan di unit rawatan rapi dalam usaha doktor menstabilkan keadaannya. 2 hari kemudian, pada 7 Jun 2022, pihak hospital mengumumkan bahawa Simiso Buthelezi telah meninggal dunia. Apa yang menjadikan tragedi ini begitu sukar diterima adalah tiada sebarang tanda awal Simiso menghadapi masalah kesihatan. Jurulatihnya menyatakan Simiso kelihatan kuat dan kompetitif sepanjang kebanyakan pusingan. Tiada apapun yang menunjukkan dia akan rebah secara tiba-tiba seperti yang berlaku. Beberapa kemungkinan kemudian dibincangkan oleh pakar perubatan. Ada yang berpendapat kesan hentakan berulang di kepala dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan kecederaan tanpa disedari. Salah satu keadaan yang disebut ialah subdural hematoma, iaitu pendarahan atau pengumpulan darah di bawah lapisan otak. Keadaan ini tidak semestinya berpunca daripada satu pukulan sahaja, tetapi boleh berlaku akibat hentakan yang berulang. Ada juga pandangan yang menyebut bahawa amalan menurunkan berat badan secara ekstrim, termasuk dehidrasi, boleh menjadikan otak lebih terdedah kepada kecederaan. Apabila cecair pelindung di sekeliling otak berkurangan, perlindungan semula jadi terhadap hentakan turut berkurang. Namun begitu semua itu hanyalah teori yang dibincangkan oleh pakar. Punca sebenar masih tidak dapat dipastikan dengan jelas. Selepas insiden itu, Muntungwa menjadi sasaran kecaman di media sosial. Walaupun tiada bukti rasmi yang menunjukkan kematian Simiso berpunca daripadanya, pertarungan itu kemudiannya secara rasmi diputuskan sebagai kemenangan teknikal knockout memihak kepada Muntungwa. Susulan kejadian itu, Badan Pentadbir Tinju di Afrika Selatan memperketatkan prosedur pemeriksaan kesihatan termasuk pelaksanaan saringan neurologi yang lebih mendalam bagi petinju yang mempunyai sejarah atau tanda-tanda trauma kepala. Langkah tersebut diambil sebagai usaha pencegahan supaya tragedi seumpama ini tidak berulang pada masa akan datang. Pada pagi 15 Oktober 2016, Kevin Dippenbrook berusia 41 tahun keluar untuk menunggang motosikal berkuasa tinggi bersama rakan sekerjanya Philip Polito.
Rancangan mereka adalah untuk menunggang motosikal melintasi Tail of the Dragon, satu laluan sepanjang kira-kira 11 batu di Route 129 yang terletak berhampiran sempadan Tennessee, North Carolina. Laluan ini terkenal dengan selekohnya yang tajam dan berliku, menjadikannya salah satu laluan yang paling mencabar dan berbahaya. Hutan tebal yang mengelilingi laluan itu menjadikannya salah satu lokasi dengan pemandangan yang paling memukau. Namun rimbunan hijau di kawasan itu mengurangkan jarak penglihatan yang sememangnya sudah terhad. Di jalan seperti ini, satu kesilapan kecil saja sudah cukup untuk membawa maut. Kevin mempunyai pengalaman berpuluh tahun menunggang motosikal berkuasa tinggi dan cukup yakin dengan kebolehannya untuk menunggang dengan selamat. Namun, dia langsung tidak menjangka apa yang bakal berlaku. Beberapa minit selepas memulakan perjalanan, Philip secara tidak sengaja memasuki seleko tajam pada kelajuan tinggi dan hampir melintasi garisan kuning ke lorong bertentangan. Dia terpaksa menekan brek secara mengejut untuk mengelakkan kemalangan. Malangnya disebabkan jarak penglihatan yang terhad. Kevin secara tidak sengaja merempuh motosikal Philip dari belakang, menyebabkan kedua-dua mereka beserta motosikal masing-masing terhumban keluar dari jalan dan jatuh ke dalam gaung sedalam kira-kira 100 kaki. Philip Polito meninggal dunia serta-merta. Namun nasib menyebelahi Kevin kerana dia terselamat. Pada waktu itu dia tidak pasti sejauh mana tahap kecederaannya kerana dia langsung tidak mampu bergerak. Kini, dia terbaring sendirian tanpa sesiapa menyedari keberadaannya. Perkara paling menyeksakan bagi Kevin ialah dia jelas dapat mendengar bunyi motosikal dan kereta melalui jalan di atasnya. Namun kecederaan dalaman yang dialaminya menjadikannya hampir mustahil untuk menjerit dengan cukup kuat bagi menarik perhatian sesiapa. Lebih menyukarkan keadaan, tiada isyarat telefon di lokasi itu. Kevin cuba sedaya upaya menelefon untuk meminta bantuan, menghantar mesej kepada rakan dan keluarga, malah cuba mengemaskini statusnya di Facebook. Namun segala usaha tersebut gagal. Harapannya untuk diselamatkan semakin pudar. Setelah semua usaha yang dilakukannya tidak berhasil, Kevin menerima kemungkinan yang bakal berlaku dan menggunakan sisa kekuatannya untuk merakam mesej perpisahan buat keluarganya. Hey everybody, that's all I can really say. About 10:30 this morning. Been laying here ever since. Dia memulakan dengan meluahkan rasa cinta kepada ibu bapanya, isterinya, dan anak-anaknya, meminta mereka menjaga diri. Just want to say I love you guys. Sorry it's being stupid, but you know that's what I do. Mom, Dad, love you. Courtney, love you. Kurt and Marnie, Karen, Matt, love you guys. Take care. Bahagian kedua rakaman itu ditujukan kepada anjing-anjing peliharaannya. Namun dalam bahagian ini, tanda-tanda kecederaannya yang semakin serius mula kelihatan apabila fungsi kognitifnya semakin merosot. Take care of the puppies for me too. Give Kimber and Ruger lots of love for me. And Rocco, Notch, and Kimber. Rocco, Notch, and Tango. I miss you guys. Walaupun dia seakan-akan menerima takdirnya pada ketika itu, Kevin tidak pernah benar-benar berputus asa. Dia terus mencuba apa sahaja untuk menarik perhatian, walaupun hari sudah semakin gelap. Hey, 7 o'clock. Trying to use my flashlight to wave somebody down. Kevin semakin mengalami dehidrasi dari masa ke semasa, menyebabkan keletihan melampau dan menyukarkannya untuk kekal sedar. Hey, I'm at 10% body, 10% battery. It's 11 o'clock. I love you. I don't know what to say. Cuaca di kawasan itu juga terkenal dengan perubahan suhu yang tidak menentu. Sekiranya suhu menurun dengan mendadak pada malam itu, Kevin tidak mempunyai cara lain untuk melindungi dirinya daripada risiko hipotermia.
Keesokan paginya, iaitu selepas hampir 30 jam terperangkap di dalam jurang sedalam hampir 100 kaki, Kevin terdengar sebuah motosikal berhenti tidak jauh dari lokasinya. Ia adalah sepasang kekasih yang berhenti untuk menikmati pemandangan di kawasan itu. Dengan sisa kekuatan yang masih ada, Kevin menjerit meminta tolong dan kali ini dia berjaya didengari. Pasangan itu segera menghubungi bantuan. Kevin kemudian diterbangkan menggunakan helikopter ke hospital berdekatan. Menurut laporan perubatan, Kevin mengalami kecederaan serius termasuk kedua-dua paru-parunya tertusuk, 17 retakan pada 12 tulang rusuk, patah 2 tulang belakang serta luka calar yang teruk di seluruh badannya. Walaupun melalui pengalaman yang hampir meragut nyawanya, Kevin bertahan dan menerima rawatan perubatan intensif. Selepas beberapa minggu menerima rawatan dan pemulihan di hospital, dia akhirnya dibenarkan pulang ke rumah dan meneruskan proses pemulihan secara beransur-ansur. Dalam temu bual selepas kejadian, Kevin mengingatkan orang ramai tentang betapa pentingnya menyatakan kasih sayang kepada insan tersayang kerana dia sendiri tidak pernah menyangka akan melalui masa paling sukar dalam hidupnya pada hari itu. That's it right there. Okay, coming back this way. Pada 31 Mei 2013, bunyi amaran sireng puting beliung bergema di seluruh jalan Aleno, Oklahoma. Ahli meteorologi pula memberi amaran tentang potensi berlakunya puting beliung pelbagai pusaran di kawasan itu. Ramalan ini sememangnya berita buruk untuk penduduk Aleno. Malah fenomena luar biasa ini turut menarik minat ramai pemerhati cuaca ekstrim dari seluruh Amerika Syarikat. Susulan amaran itu, 3 individu berpengalaman, Tim Samaras 55 tahun, anaknya Paul Samaras 24 tahun dan rakan setugas mereka Carl Young 45 tahun. Mereka memiliki kepakaran luas dalam menjejak puting beliung serta mengumpul data penting mengenainya. Mereka bukan sahaja mengkhusus dalam kajian puting beliung, tetapi turut menumpukan penyelidikan kepada pelbagai fenomena cuaca ekstrim lain seperti ribut supersel dan struktur atmosfera berisiko tinggi. Menjelang Mei 2013, ketiga-tiga mereka tiba lebih awal di kawasan itu bagi menganalisis pola ribut secara terperinci sebelum memulakan operasi. Pada ketika itu, mereka sudah melihat tanda-tanda awal melalui pemantauan terhadap awan ribut yang mula terbentuk. Namun tanpa mereka sedari, puting beliung pada hari itu bukan sesuatu yang mampu diramal walaupun dengan kepakaran dan pengalaman luas yang mereka miliki. Sekitar jam 6 petang, pusaran puting beliung kategori EF3 mula terbentuk. Tidak lama selepas itu, puting beliung ini mula menunjukkan perubahan yang jauh lebih agresif. Apa yang pada mulanya dikesan sebagai kategori EF3 bertukar menjadi kategori EF5, kategori paling kuat bagi sesebuah puting beliung. Oh my God! This is gonna be an F5! Guys, that's it. Right there. Look at that monster. This is a huge tornado. This is horrible. Horrible. Oh my God. Walaupun begitu, gelaran EF5 masih belum mampu menggambarkan sepenuhnya fenomena yang berlaku pada hari tersebut. Ketika mencapai saiz maksimum, puting beliung Aleno mempunyai jejari sejauh 2,6 batu, menjadikannya yang terbesar pernah direkodkan dalam sejarah. Kelajuan anginnya pula melebihi 500 km sejam. Ketika mereka cuba memandu secara selari dengan arah pergerakan puting beliung itu untuk memerhati dari jarak selamat. Namun secara tiba-tiba, puting beliung berkenaan membuat pusingan tidak dijangka dan mula bergerak terus ke arah kenderaan mereka. Mereka cuba sedaya upaya untuk mengelak, namun keadaan berubah terlalu pantas. Puting beliung itu akhirnya mengangkat kenderaan mereka ke udara sebelum menghumbannya jauh melintasi kawasan Aleno. Setelah ribut reda, pasukan penyelamat menemui kereta mereka yang kini hanya tinggal 60% daripada bentuk asalnya. Tim ditemui masih terikat pada tali pinggang keselamatan, manakala tubuh Paul dan Carl dijumpai masing-masing setengah batu dari lokasi kenderaan mereka ditemui. Ketiga-tiganya disahkan meninggal dunia.
Tidak lama kemudian, pihak berkuasa menemui sebuah kamera yang masih berfungsi dan merakam ketika peristiwa itu berlaku. Walaupun rakaman penuh tidak pernah didedahkan kepada umum, beberapa individu terpilih telah menontonnya, termasuk rakan rapat mereka, Gabe Garfield. Menurut Gabe, dia dapat mendengar Carl menyebut tentang betapa tenangnya udara di sekeliling mereka sebelum detik terakhir itu. Lalu tim memberikan reaksi yang menggambarkan kesedaran bahawa mereka berada di tempat yang salah. Beberapa saat selepas itu, suasana dalam kenderaan bertukar semakin tegang sebelum semuanya berakhir. Hingga hari ini, kisah tragis ketiga mereka membuktikan bahawa walaupun seseorang itu pakar di peringkat profesional sekalipun, amukan alam tetap membawa risiko yang tidak dapat dijangka. Satu kesilapan kecil sudah memadai untuk membuka ruang kepada tragedi yang akhirnya merenggut nyawa. Chris Gretzky, seorang lelaki berusia 54 tahun, berasal dari Florida, Amerika Syarikat. Gemar berkongsi pengalaman pengembaraan melalui video di YouTube dan media sosial. Selain pengembaraan, dia juga seorang fotografer yang aktif dengan karya dan projek fotografi yang dipamerkan melalui akaun dan laman fotografi peribadinya. Pada tahun 2018, dia ditemani istrinya, Gail, bercuti ke Switzerland buat pertama kalinya untuk mencuba aktiviti hang gliding. Ianya merupakan salah satu aktiviti yang sudah lama mereka ingin lakukan. Pada waktu itu, mereka ditemani seorang jurulatih. Isterinya Gail mengambil giliran pertama dan penerbangannya kelihatan sempurna tanpa sebarang masalah. Apabila tiba giliran Chris, dia dan jurulatihnya berlari dan berlepas dari tebing setinggi 4,000 kaki. Namun, sebaik sudah mencapai ketinggian ratusan meter di udara, Chris mula menyedari sesuatu yang tidak kena. Tali keselamatannya langsung tidak dipasang. Dia tergantung di udara, hanya bergantung pada rangka pesawat layang dan kaki jurulatihnya. Sepanjang 2 minit penerbangan yang menakutkan itu, Chris cuma bergantung sepenuhnya pada kekuatan tangannya. Tangan kiri memegang palang kawalan, manakala tangan kanan memegang kaki jurulatih. Jurulatih pula cuba menahan Chris dengan satu tangan sambil mengawal pesawat layang. Pada beberapa ketika, Chris hanya bergantung pada sebelah tangan ratusan meter di udara. Kedua-duanya kemudiannya berjaya mendarat di sebuah kawasan lapang berhampiran lapang sasar. Namun akibat pendaratan yang kasar, Chris mengalami patah tangan kiri akibat hentakan yang kuat, manakala otot bisipnya terkoyak kerana menahan seluruh berat badan ketika berpaut di udara. Chris kemudiannya memuat naik rakaman itu ke YouTube pada 26 November 2018. Video itu menjadi tular di seluruh dunia dan ditonton jutaan kali dalam beberapa hari. Keseluruhan insiden berpunca daripada kesilapan jurulatih yang gagal membuat pemeriksaan keselamatan asas sebelum penerbangan. Walaupun berada dalam situasi yang sangat berbahaya, usaha jurulatih untuk menahan Chris daripada terjatuh berjaya menyelamatkan nyawanya.